Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan rahimani rahimakumullah, syukur kepada Allah pada pagi ini seperti yang dirancangkan, Allah memberikan keizinan dengan hidayah, iaitu petunjuk dan taufik bimbingan dari Allah, kita dapat bertemu buat kali yang keempat kan? Kini adalah pertemuan kita yang keempat. InsyaAllah kita akan bertemu sebanyak 100 kali. InsyaAllah. Okey, minggu lepas kita telah belajar ayat yang pertama, ya, iaitu ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Yasin. Kita telah ulas minggu lepas apakah makna, apakah maksud ayat yang pertama, apa itu ya, apa itu sin. Kemudian kita telah sebutkan juga ayat yang pertama itu dari sudut kupasan hikmah di sebalik Allah menggunakan ayat-ayat yang bermula dengan huruf hijaiyah. Okey. Kursus berapa tu? 31. 31. 30. Oh, dia tak ada buku surat tu. Dia suruh pahala banyak sikit. Okey. Hari ini kita akan masuk ayat yang kedua, insya-Allah. Kan? Yang kedua kan? Okey, tulis tarikh hari ini 23 ada bulan 2 bersamaan dengan berapa jam? Berapa jam? 10. 11. Bukan 11 jam. Kan 11. Okey, tulis kat situ tarikh dia. Okey. Ayat yang kedua ya. Okey. So kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cuba tak ayat dua tu. Wal Qur'anil Hakim. Siapa kat belakang tu? Wal Qur'ani, demi Al-Qur'an. Okey, demi Al-Quran. Al-Quran itu sifatnya, ciri-cirinya Al-Hakim, yang penuh dengan hikmah. Cuba tak ayatnya? Cuba dah. Tengok macam mencari sesuatu tu. 41 tak ada lah. Pokoknya kena tulis lah. Kena tulis. Oh, okey. 41 betul. Cubalah. Tak apa. Kata orang putih jadi otak. Okey, sabarlah. Oh, dia tak air. Tak tulis lagi, tak dan tulis kan? Tulis ya. InsyaAllah. Pelan-pelan. Kalau dewasa. Tak apa. Dulu, masa mak dulu sekolah dewasa. Oh, Kami dulu dia ada. ada sekolah dewasa. Mak saya tak tahu
Terpi-rapi tu. Ya. Okey. Ayat kedua. Jumpa tak? Dapat tak? Okey, tak apa, perlahan. Ya. Saya sangat memahami. Okey, kena ada sifat empati dan simpati. InsyaAllah, saya nak buka. Ya, okey. Ayat yang kedua ni masih lagi Allah nak membincangkan tentang Al-Quran. Kalau ayat yang pertama Allah menyebut tentang salah satunya tentang Al-Quran lah. Okey, so ayat yang kedua Allah kata demi Al-Quran yang penuh hikmah. Okey, apa maksud demi? Demi itu sebenarnya merujuk kepada apa? Demi. Mana pula dia punya mana dia? Okey, nampak tak? Nampak tak? Mana dia tulis apa-apa lagi? Kau tahu apa benda umur? Okey. Ini dia panggil sumpah. Sumpah. Okey. Cara Allah bersumpah, okey. Saya kena mikrofon lah. Cara Allah bersumpah ada banyak cara. Salah satunya nak tahu Allah tu bersumpah dalam Quran terjemahan kita akan terjemah demi lah. Okey, tapi dalam Quran cara Allah bersumpah Allah menggunakan kadang-kadang Allah menggunakan huruf sumpah. Dia panggil huruf sumpah. Huruf sumpah biasanya dia ada tiga huruf. Huruf yang pertama selalu Allah guna, yang paling banyak Allah guna huruf waw. Huruf waw. Kadang-kadang Allah guna huruf ba. Kadang-kadang Allah guna huruf ta. Huruf ta. Okey. Ba titik di bawah dia panggil ba. Kalau ba titik di atas macam dia penampi tu. Kan tu ada masa. Okey. Jalannya sebab itu kalau kita bersumpah, kan, contoh kalau kita nak bersumpah dengan nama Allah, kita akan guna huruf apa sebelum Allah ni? Kalau nak guna sumpah, kita boleh guna tiga huruf tu. Kadang-kadang kita boleh guna wallahi. Jadi huruf dia kalau serempak huruf sumpah dia mesti bagi bawah. Wallahi. Kadang-kadang kita sumpah kan, apa maksud wallahi? Demi Allah. Kadang-kadang boleh guna huruf ba. Billahi. Demi Allah juga. Kadang-kadang guna huruf ta. Tallahi. Pun huruf sumpah juga. Benar. So sumpah-sumpah ni semua dia guna demi lah. Kita tak boleh bersumpah selain daripada nama Allah. Kita tak boleh bersumpah demi matahari, tak boleh. Demi bulan, tak boleh. Demi masa, tak boleh. Hanya Allah je yang boleh bersumpah menggunakan makhluk dia. Tapi kita kalau bersumpah kena guna nama Allah. Sama ada kita boleh guna huruf waw. Wallahi, wabillahi, tallahi. Dalam mahkamah syariat,
Kalau dia nak kuatkan statement, dia suruh kita bersumpah. Dia akan gunakan tiga-tiga ni. Wallahi, wabillahi, watallahi. Boleh. Semuanya bermaksud demi Allah, demi Allah, demi Allah. Sama makna. Tapi kalau dah guna sampai tak, dia jadi kuat lagi lah. Lepas tu dalam mahkamah dia tengok macam tak cukup bukti ni. So dia kata, boleh tak awak kuatkan bukti dengan bersumpah? So dia kata dia jelas. Faham tak? Okay. Dalam Quran banyak Allah gunakan kaedah sumpah. Contoh, Allah pernah bersumpah dengan apa? Demi apa? Kita bagi contoh. Demi masa. Masa tu gambar dia masa tu. Wal asr. Wal asr. Lepas huruf sumpah dia bagi di, maksudnya wal asri. So kita akan terjemah demi masa. Allah pernah bersumpah demi apa? Macam surah yang akhir macam wash, matahari asyam, wasyamsi, wasyamsi. Demi apa? Yasha, matahari. Okey, alhamdulillah. Allah bersumpah dengan apa? Allah ada bersumpah dengan apa lagi? Wal fajr, raka, rika, ru. Ya, demi waktu fajar. Jadi kebunyilah wal fajri. Waw ni maksud apa? Demi fajar, waktu fajar lah. Okey, faham tak? Okey, itulah sumpah. Tapi dalam ayat yang kedua Allah bersumpah dengan apa? Demi Al-Quran. Lepas tu dia bunyi ni, dia tak boleh wal Qur'ana salam, wal Qur'anu salam. Mesti wal Qur'an ni, dia mesti balik di bawah. Okay, dah jelas tak? Quran ni baris-baris tu penting juga, sebab dia boleh bawa kepada makna yang berbeza. Okay, nampak tak? Okay, Allah bersumpah demi Al-Quran. Okay, Al-Quran itu ciri dia apa? Al-Hakimi, yang maha penuh hikmah. Okay, nanti saya akan terangkan hikmah itu apa. Okay, dah jelas dah sekarang ni. Okay, sekarang mari kita tengok Quran yang penuh hikmah. Quran ni semua tahu dah. Okay, tetapi apa maksud Quran? Apa maksud Quran? Quran lah. Ialah apa maksud Quran? Pakai saja dia. Kalau dia tersenyum tu kita faham tu. Okey, Quran. Apa maksud Quran? Dia kalau belajar bahasa Arab, dia mesti ada ru'wat dia. Dia akan ada kasar dasar. Dia akan berasal daripada perkataan Qa, Ro. Betul tak? Betul. Qara'a tu apa? Baca. Jadi Quran maksudnya kita fahamlah Quran, tapi sebab nama yang dipakai Quran, tak apa. Selingan.
Kena sabar. Sebab sabar tu separuh dari sabariyah. Okey. Tak apa. Saya sangat malu dengan mimpi. Faham ya? Okey. Jadi macam ni. Quran dia berasal daripada kalimah qira'a, baca. Baca ni macam kita jumpa ayat surah Al-Alaq, Iqra, bacalah. Jadi Quran ini sifatnya dan namanya baca, maknanya Quran kena baca. Jadi kalau ada Quran aja enggak dibaca, nak letak nama apa Quran? Dan namanya Quran kena baca. Beda. Tapi kenapa ada an? An. Kenapa ada alif nun di belakangnya? An. Dalam bahasa Arab, kalau nak menunjuk kepada makna bersangatan, dia akan tambah alif nun di belakang. Jadi kalau baca kenapa ada an? Merujuk kepada baca kena banyak. Baca banyak, selalu dibaca. Qira'a campur alif nun Quran. Contoh macam ni Contoh Contoh Rahima campur alif nun. Okey. Rahima campur alif nun. So dia akan jadi apa? Kalau dah campur tu, gabung huruf dia. Rahman. Betul tak? Ar-Rahman. Kenapa ada alif nun? Nak menunjukkan makna bersangatan. Maksudnya sangat. Lepas tu kena tambah, kita bahasa Melayu nak menunjukkan pada makna yang banyak dalam kita pasangan. Tapi Quran dia guna sangat tu digunakan pada alif dan nun. Jadi kalau rahim maksud dia apa? Kasih. Kita kata sayang. Tapi kalau nak kata sayang sangat, tambah alif nun. Jadi ya, cuma dengan Allah selalu kita guna maha lah. Maha sayang. Jadi lepas ni kalau kita nak kata kita sayang, kita kata orang tanya berapa banyak sayang tu, sikit ke banyak? Kita jawab alif nun. Faham tak maksud dia? Jadi Allah tak berani kalau belajar kenapa namanya Rahman. Lepas tu kena kumpah dulu Rahim tu dulu. Lepas tu Rahim yang banyak sangat Rahim dia Rahman. Faham tak? Jadi Quran maksud dia baca banyak, selalu baca, barulah ia Quran. Tapi kalau sekarang tengok je Quran cium letak kat dada dah, tak dibaca, tak kena namanya Quran. Ingat ya, Quran dia boleh menjadi hujah bagi pihak kita atau dia akan berhujah terhadap kita. Nabi kata Al-Quranu hujjatul laka aw alaika. Quran ni dia boleh menjadi peguam bela kita atau dia menjadi pendakwa raya terhadap kita. Tenang. Jadi kita mestilah nak ada peguam bela kita, betul tak? Yang akan membela kita.
Perkataan membela kita tu, itulah di antara makna syafaat. Jadi dalam kubur, siapa nak bela kita? Quran tu lah yang akan bela kita. Di hari akhirat, siapa nak bela kita di hadapan Tuhan? Maka Quran itulah yang akan bela kita. Tapi kalau nak berbuat bela pun kena buat apa? Ingat, percuma, kena dibayar. Jadi nak jadikan Quran ni pembela kita, maka perlu dibaca. Kalau lagi bayar banyak, nak cari berbuat bela yang expert, kena bayar banyak. So Quran nak jadi pembela yang hebat, kena baca banyak. Faham tak? Nanti Quran akan defend kita daripada azab kubur. Quran ni dia akan tukar menjadi orang yang akan meneman kita dalam kubur. Percaya tak? Pernah dengar cerita tu? Sekarang kita tak nampak Quran tu macam bentuk macam tu je, tak bergerak macam tu kan. Tapi bila kita mati, Allah tukar amal-amal kita ni menjadi sesuatu yang berjasa. Jadi manfaatkanlah nama Quran tu. Nama pun Al-Quran, baca banyak. Sebagai contoh lain, ini penggunaan huruf dalam Quran. Dia tambah satu huruf, maknanya dah besar. Lagi tambah huruf, lagi maknanya besar. Macam tu bahasa Arab. Okey, saya bagi contoh. Okey, pernah dengar perkataan Qoruba? Qarib. Qoruba campur alif nun. Qoruba maksud apa? Dekat. Kawan karib, kawan yang dekat, kaum kerabat, orang yang dekat dengan kita, betul? So dia dipanggil dekat. Kalau nak kata sangat dekat, tambah alif nun, so dia akan jadi qurban. Faham? Faham? Okey, alhamdulillah. So bila kita faham, kita baca Quran. Wal Quran, baca kena banyak. Okey kan? Baiklah. Tapi kalau tak boleh membaca, kenalah belajar baca. Jangan malu-malu nak belajar. Jangan malu-malu nak belajar. Walaupun sudah, saya tak kata tua dah. Tentu yang cakap aku alhamdulillah. Yalah. Tak. Okey, muda pun ramai juga yang boleh baca. Okey, saya. Okey, dah selesai? Boleh faham? Okey. Allah kata, Allah bersumpah demi Al-Quran yang penuh hakim. Okey, apa tu hakim? Tengok dekat nota tu. Okey, yang penuh hakim, dia adalah sifat bagi Quran tu. Jadi, tahu tak sifat Quran? Contohnya, Quran ini apa? Quran ini hakim, yang penuh hikmah. Okey, jadi apa maksud yang penuh hikmah? Yang menunjukkan kenapa disebutkan hakim. Kita kat Malaysia, kita orang Melayu ada tak guna perkataan hakim? Antaranya hakim yang arif dan bijaksana. Kalau bawah sikit jawatan, kita panggil yang arif. Kalau mahkamah tinggi, kita panggil yang amat arif. Kalau dia hakim kan. So pemakaian makna yang sama dipakai kepada Quran. Maksudnya kalau kita nak muliakan orang tu adil, hebat, mulia, hakim, ya kan? Jadi bayangkan hakim tu dipakaikan kepada Quran. Okey, yang menunjukkan keagungan Quran, kebesaran hukum yang terdapat dalamnya, hikmah dan kesempurnaan. Okey, kita biasa tak guna perkataan hikmah. Contoh dalam apa kita guna hikmah?
Okay. Kita bercakap dengan penuh hikmah. Kita kata, contohnya kalau berlaku sesuatu, kita kata apa? Ada hikmah. Pasti ada. Kenapa sebut pasti ada hikmah? Apa nak cakap sebenarnya? Kenapa cakap sesuatu musibah tu pasti ada hikmah? Kebaikan lagi. Itulah yang kita nak kaitkan dengan Quran. Quran ni dia penuh hikmah, penuh kebaikan. Betul tak? Quran ni dia macam membawa ciri macam hakim. Okey. Jelas tak? Okey, kita sambung lagi, tengok lagi. Apa maksud hakim ni? Hakim ni sebenarnya dia boleh dikaitkan dengan 3 perkara. Penggunaan hakim. Yang pertama, yang merujuk kepada perkataan yang bijaksana. Maksudnya Quran ni diturunkan oleh siapa? Oleh yang maha bijaksana. Kau tak faham bijaksana? Maksudnya Tuhan ni dia takkan tersalah, dia takkan. Kau tak bijaksana? Okey, Tuhan yang menurunkan Quran itu sifatnya adalah Al-Hakim. Lepas tu pula perkataan Al-Hakim merujuk kepada yang menetapkan. Sebab tu Quran ni segala hukum hakam di dalamnya itu bersifat yang tertetap. Halal, halal, haram. Quran ni dia ada sebut ada yang do's, ada yang don'ts. Faham tak? Quran ni dia ada cakap kan, ini pahala, ini dosa, ni kena buat, tu tak kena buat. Quran ni kan dia ada rokok-rokok kan. Kalau orang mencuri nak kena buat apa, kalau orang yang zina nak kena buat apa. Betul tak? Tapi kalau ada orang pertikaikan, kenapa Quran ni riba tu tak boleh kita kan? Ada seorang dia tak setuju maklumat-maklumat yang ada dalam Quran tu. Tapi Allah dah cakap semua dalam Quran itu sifatnya ada hakim tu. Faham tak? Kita kata tak, semua dalam Quran tu semua bawa kebaikan, tak ada bawa keburukan. Macam ni kita boleh kata macam tu. Sebab Quran tu hakim. Dan kalau kata kenapa pula orang mencuri perlu dipotong tangan? Tapi kita ni masalahnya kita tak ambil. Kita kalau hakim dekat dunia, kita ikut kan, awak kena tunaikan, kalau tidak kena penjara. Tapi Allah yang maha hakim tu kita tak nak ikut dia. Betul tak? Itu yang masalah tak selesai sampai ke hari ini. Tuan dah kata riba tu tak boleh, pasti ada sebab yang pasti positif, pasti ada hikmahnya. Sebab Quran itu hakim, yang menurunkan itu pula hakim. Betul tak? Kan? Itulah Quran. Tapi pada hakikatnya di Malaysia ini, adakah kita benar-benar sudah mempraktiskan, sudah menunaikan semua apa yang ada dalam Quran? Itulah persoalannya. Sebab itu kita apabila kita pilih hukum lain, apabila kita pilih cara lain, kita ikut teori lain yang bertentangan dengan Quran, memang akan ada keburukan. Betul tak? Tetapi sepatutnya wujud Quran dulu. Sebab Quran dia akan ada, dia takkan baik, dia takkan tersilap, dia takkan tak adil, dia takkan zalim. Sebab Quran itu diturunkan daripada Tuhan Hakim. Tuhan sendiri bersumpah, demi Quran yang hakim. Beda. Kan contoh hukum nikah kahwin, contoh gini. Hukum cerai, gini. Apa lagi? Hukum politik, gini. Hukum ekonomi, gini. Tapi sayangnya kita tidak merujuk kepada Quran. Sepatutnya apa pun berlaku dalam agama, Quran kata apa? Quran kata apa? Betul tak? Jadi sayanglah baca Yasin tu.
Yasin wal Qur'anil Hakim. Tapi dia tak difaham. Okey, jelas boleh faham. Saya pendekkan saja, saya tak nak ulas yang panjang ini. Okey. Kalau bincang kehakiman Quran, hikmahnya Quran ada banyak juga lah. Kalau belajar susunan ayat, ada hikmah dia, bahasa yang dipakai, hukum hakamnya. Macam saya sebut, saya ada tunjuk itu lepas kan, saya tengah siapkan nota untuk ibu-ibu tu. Ada tebal lagi nota bagi ke ibu-ibu sendiri. Tapi ada buku surat. Saya akan bagi banyak nota juga tambahan ke ibu-ibu ya. Nanti kena ada beg untuk simpan nota lah. Beli beg yang bawa pergi airport tu. Jadi okey. Okey, jelas ya? Okey. Itu mana hakim, jelas ya? Hukum-hukum dalamnya, cerita-cerita dalamnya, apa saja dalam Quran itu, ya Allah, hakim sangat. Penuh dengan hikmah, penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan manfaat. Okey, so saya tak perlu terangkan pada riwayat tentang hakim. Hakim ni dia merujuk kepada pelbagai sudut. Saya terangkan sekali lagi. Hakim ni dia merujuk kepada Tuan yang punya kepada Quran tu. Siapa dia Tuan punya Quran tu? Allah, sebab kata-kata Allah. Yang kedua merujuk kepada apa yang Allah katakan, hukum hakamnya dan sebagainya. Boleh. Selesai? Okey. Boleh faham tak? Okey, kalau dah faham, betul ya? Tugas saya amanahnya untuk menyampaikan kefahaman. Allah yang bagi faham lah. Ya. Okey, kalau dah faham, mari kita tengok apa pengajaran yang kita boleh belajar untuk Al-Quran yang Hakim. P itu apa? P itu? P itu apa? P itu? P ni apa? Firman tentukan. P ni pengajaran. Okey. Keagungan Al-Quran kerana Allah Ta'ala bersumpah dengannya, dan Allah tidak akan bersumpah melainkan dengan sesuatu yang diagungkan. Faham tak ayat keterangan nombor 1 ni? Okay, siapa yang bersumpah demi Quran Al-Hakim? Siapa dia? Allah. Kalau Allah bersumpah, dia takkan guna dalam sumpah itu digunakan untuk bersumpah sesuatu yang basic-basic. Dia akan guna sesuatu yang ada manfaat yang besar, yang agung. Okay, contoh, pernah belajar bab sumpah tak dalam Quran? Sumpah tak pernah? Ke sumpah pernah? Okay, macam ni. Allah bersumpah macam ni ya. Demi ya. Kita ambil surah ni. Surah paling mudah kita ambil surah Tin. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi negeri yang aman, demi gunung Tur Sina. Ini surah apa ni ibu? Surah apa ini? Surah At-Tin. Wat-tini waz-zaituni. Zaitun. Wa hadzal baladil amin. Wa turi sini. Oh, terbalik. Ni kat sini, maafkan saya. Ni kat sini. Wa turi sini wa hadzal baladil amin. Okey. Kalau ditanya, kenapa Allah bersumpah dengan semua perkara-perkara ini?
Ambil ayat keterangan pertama. Allah bersumpah, Allah tidak akan bersumpah melainkan dengan sesuatu yang diagungkan. Membawa maksud, buah tin ni bagus tak? Buah tin kalau belajar dalam ilmu pemakanan adalah buah yang sampai kepada hampir kesempurnaan buah, the perfect fruit in the world. Kena belilah buah tin tu. Jauh beza dengan musangking. Kalau dah Allah bersumpah lah, kalau Allah bersumpah demi buah durian, buah durian tu aku. Tapi Allah tak bersumpah dengan buah durian. Sebab konteks Arab, Quran betul kat bahasa Arab kan. Allah bersumpah dengan buah yang sangat popular, buah yang banyak faedah, banyak buah tin. Semua orang tahu. Hatta orang kaji, buah tin ni buah yang banyak faedah. Lepas tu termasuk buah zaitun. Antaranya minyak zaitun. Kalau Allah bersumpah demi buah kelapa sawit, tak ada. Okey, sumpah dengan saya tak perlu cerita lah buah zaitun tu faedah macam-macam. Buah macam-macam zaitun tu. Okey. Kenapa Allah bersumpah dengan Gunung Tursina? Kenapa dengan Gunung Tursina tu? Besar tak Gunung Tursina tu cerita Gunung Tursina? Tahu tak Gunung Tursina ni kaitnya cerita apa? Nabi Musa. Okey, Nabi Musa dapat apa? Dapat wahyu. Jadi cerita Musa ni betul sebab besar cerita Musa ni sebab satu agama yang besar dekat dunia ni adalah Bani Israel. Mereka dapat kitab Taurat dekat Gunung Tursina. 2 kali Nabi Musa naik Gunung Tursina. Lepas tu negeri yang aman tu apa? Wa hadzal baladil amin, demi negeri yang aman. Negeri apa yang aman tu? Makkah. Jadi Makkah ni besar tak kedudukan dia? Semua orang tahu kan? Menunjukkan, saya sebut benda ni nak menunjukkan bahawa Allah kalau dia bersumpah dan kalau dia bersumpah dengan sesuatu, dia takkan guna sesuatu yang macam cincai-cincai. Tak ada, dia mesti ada sebab dan nilai. Macam ni jugalah, macamnya demi masa wal asri, demi masa. Masa ni penting tak? Agung tak? Masa ni penting. Kalau boleh Allah kembalikan muda macam zaman dulu kan tetap. Tapi masa tak boleh diulang kembali. Allah bersumpah. Kali belajar apa saja yang Allah gunakan perkara itu dalam sumpah, dia pasti perkara itu ada nilai, kuasa, manfaat. Boleh faham Okey dah, itulah contohnya. Apatah lagi kalau Allah bersumpah demi Al-Quran yang penuh hakim. Itu pelajaran nombor 1. Dapat tak? Okey, pelajaran nombor 2 kita dapat belajar hari ini. Allah telah memuji Al-Quran kerana dia penuh hikmah. Faham tak? Jadi Quran ni dia, Allah puji Quran tu. Jadi Allah kata Quran tu penuh hikmah. Sebab tu kata para ulama, kita ni kalau nak jadi bijaksana, ada pada Al-Quran. Nak bijaksana, ada pada Quran. Sebab kalau Allah kata Quran tu penuh hakim, jadi orang yang belajar Quran mencari apa? Mencari kehakiman, mencari kehikmahan. Sudah kena jadi bijak. Okey. Dah selesai 2 tadi, saya sebut 2 saja. Okey. Apa yang kita kena buat ibu-ibu setelah kita faham ayat yang kedua tu? Sebab tu belajar tadabbur bukan sekadar nak tahu makna, tetapi kita nak bertindak, kita nak berubah, kita nak tambah baik.
Sebab Quran turun bukan hanya untuk dibaca, walaupun namanya hanya Quran. Dia kena ambil sesuatu tindakan. Okay, nombor satu, T itu apa? Tindakan satu. Kalau kita dah tahu Quran itu agung kerana dia itu digunakan dalam sifat dia pula Al-Hakim, maka kita kena buat apa? Mengagungkanlah Al-Quran dengan menunaikan hak-hak Al-Quran. Dia sebut tadi antara Al-Quran apa? Baca. Bayangkan kalau benda yang agung tapi kita tak buat apa-apa dekat benda agung tu, jadi macam tak kena dengan Quran itu betul tak? Kalau orang tu dia agung semua, nak ambil gambar lah, nak salam lah, kan dia tu nama agung, contoh kan. Tapi dengan Quran macam Quran itu hakim tapi tak nak agungkan Quran. Okey, nombor dua, tindakan nombor dua, kalau kita tahu Quran itu penuh dengan hikmah, hukum hakam dalam dia, syariat dalam dia tu, maka kita kena beriman dengan Quran melalui melaksanakan semua berita dan hukum hakam di dalamnya. Macam saya sebut tadi itulah, dah tahu Quran ni hakim, Quran dah cakap judi tu haram, tapi masih nak berjudi. Maknanya seolah-olah kita kontradik dengan Quran tu hukumnya penuh hakim. Takut anak kata judi ni haram, tapi kau buat juga. Contoh Tuhan kata puasa tu wajib dalam surah Al-Baqarah. Macam orang dulu berpuasa, maknanya puasa tu ada kebaikan tak? Ada hikmahnya. Apa saja dari Allah. Walaupun kat zaman dulu mereka tak dapat nak cari hikmahnya macam kita. Kalau zaman kita boleh masuk lab lah, boleh buat kajian sains lah, betul tak? Orang dulu ni apa yang Allah kata dia percaya. Zaman kita lagi beruntung, kita boleh cari dia punya hikmahnya. Macam Tuhan kata, diwajibkan kamu berpuasa macam orang dulu berpuasa. Maknanya mesti hukum berpuasa, mesti puasa tu ada kebaikan. Sebab maklumat tu ada dalam Quran. Yang turunkan Quran tu hari yang maha hakim. Quran tu untuk siapa? Untuk siapa Quran tu turun? Untuk kita lah. Untuk kita rujuk, untuk kita amalkan ikut dalamnya. Jadi kalau ada orang tak puasa, ada tak orang berpuasa mati? Ada tak orang berpuasa ni bawa keburukan? Kecuali kalau dia sakit, kepala dia, kecuali dia sakit. Kalau dia sihat dia puasa. Tak pernah dengar lagi orang puasa mati. Tapi bawa kebaikan tak puasa. Doktor pun cakap, makcik puasa ya berapa jam, betul tak? Terbukti dalam sekarang. Semua orang faham puasa tu apa. Orang dulu mereka tak tahu nak buat kajian, nak kaji perut dalam apa. Orang tak kaji. Orang dulu dia percaya betul-betul tu ajar. Cakap tu, zaman kita dah tahu macam dia lagi kita kaji. Macam Tuhan kata jangan makan babi, rupanya di sekian-sekian babi tu ada apa dalam tu. Orang dulu dia iman je, sebab dia tahu ini adalah perintah dari Allah yang hakim. Okey, faham tak? Dah dapat dah? Boleh faham? Tahu tindakan kita? Cuma lepas kita tahu tindakan, dia menjadi ilmu. Belajar Quran sepatutnya dia pernah dengar konsep PDCA, Plan, Do, Check, Action. Dia macam ni. Dia mula-mula kan kita dah faham kan? Kita dah faham. Okay. Mula-mula
Boleh saya lanjutkan lagi ni? Ni sampai berapa? 12 kan? Ha? Oh, 11. Nak pergi pasar ke? Ha? Order itu online. Okey. Quran kita baca dia, betul tak? Selama ni kita dah buat, alhamdulillah. Peringkat yang berikutnya adalah kita buat apa? Kita kena fahami dia. Ini hak-hak Al-Quran. Fahamkan dia. Inilah yang kita dah buat ni. Okey. Lepas faham, kena buat apa? Lepas kita faham, kita kena bertindak. Faham, kita kena bertindak. Bertindak tu maksudnya adalah amal. Kita kena amalkan Al-Quran tu. Betul tak? Kita kena bertindak. Itu yang kita namakan adalah tindakan selepas tadabbur. Kenapa letak pengajaran? Pengajaran tu diekstrak dia daripada kita faham. Mungkin tangga kita dekat sini selama ni, alhamdulillah Allah naikkan sikit tangga untuk kita faham. Tapi faham saja tidak cukup. Mesti kena amal apa yang kita faham. Maka kalau kita dah tahu nak amal apa, kita kena bertindak lah. Jadi waktu kita bertindak tu, kita kena ikutkan, kita kena senaraikan apa perintah Tuhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas tu buat checklist dia. Mana dah buat, mana belum buat, mana dah buat, mana belum buat. Barulah kita tunaikan hak Al-Quran. Nampak macam ada benda kena buat kan? Ya betul, tak apalah. Okey, boleh. Faham kan? Okey, nak faham macam mana? Inilah dipanggil tafsir. Jadi yang kita buat ni sebenarnya, inilah yang kita namakan dia tadabbur. Ya, kita baca dari mula-mula. Waktu kita fahamkan, so kita kena bertindak. Bertindak tu saya letakkan dekat tindakan. Okey, jom kita sambung ayat nombor 3. Ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa perlu saya ulang? Jelas ke? Ibu-ibu, senyum tu sedekah, memang kita tahu. Tapi boleh juga untuk luahkan perasaan. Boleh. Makcik ni senyum tak, tapi pening juga. Pening tu tak apa, ada peningkatan. Pelan-pelan, slowly and steady. Lepas tu saya kata kerana sampai 100 siri. Ya. Dia sebenarnya, mungkin kita nampak macam baru ayat 2. Sebenarnya ayat 2 tadi itu kita dah cover ayat-ayat lain tau. Kita jumpa je buat sumpah, sama je. Dia punya teori dia. Okay. Sekarang ni saya nak masuk begini. Ibu-ibu, kalau kita belajar buat sumpah, sebab dia ke sini. Okay, saya kali dia sekejap sekejap ni dia kena banyak. Okay. Jadi okey. Kalau kita belajar cerita tadi sumpah, tahu tak sumpah dalam bahasa Arab dia panggil apa? Dia panggil qasam, al-qasam. Al-qasam. Bukan al-qasam yang di Palestin tu. Okey, al-qasam dia sumpah. Okey. Kalau belajar bab sumpah, kita kena tahu 2 perbahagian. Ibu ayah di belakang nampak tak ayah? Nampak tak ni? Nampak
Dekat Bukit Damansara, Masjid Sayyidina Umar tu dia macam atas pentas. Saya dekat atas tinggi sikit kat bawah. So saya guna 2 whiteboard lah. Saya kata kalau tak nampak, kena kita depan lah. Tapi pun nampak kan. Saya pun kalau dekat tak nampak, saya beli spek mata DIY tu 1.5. Okey, kalau belajar bab sumbat, ibu kena tahu 2 bahagian. Bahagian 1, nanti waktu belajar surah lain dah senang lah. Dah boleh guna teori ni. Okay, kena tahu bahagian 2. Bahagian 1 membawa maksud kita kena tahu kenapa saya kena balik kat sini? Kenapa saya buat kotak ni? Okey, tak apa. Saya kotak balik, tak apa. Okey. Perkara pertama, hitam nampak tak hitam ni? Nanti kena berikan saya marker yang besar sikit tu yang ni dia kecil juga lah. Mata yang besar tu. Ya, sebab kita nak sesuaikan dengan raja-rajanya. Kan mata dia kecil, dia yang besar tau. Besar. Okey, bagi nampak sikit kan. Okey, bahagian nombor 1 kita kena tahu perkara yang digunakan dalam sumpah. Okey. Nombor 2, perkara yang ingin ditegaskan, perkara yang ingin ditegaskan selepas sumpah. Ni macam terlagi sikit kan? Boleh tak? Saya kata contoh lagi. Okey, sudah? Ibu-ibu? Okey. Okey, contoh dalam surah Yasin bahagian 1 ni ayat 2. Contoh CTH example. Bahagian 2 contohnya ayat 3. Beda. Okey. Okey, saya bagi contoh kejap Tulis dulu. Nanti saya bagi contoh yang biasa kita guna dalam hidup. Ini pun surah Yasin juga. Ini surah Yasin lah. Kita guna surah Yasin. Tapi nanti saya bagi contoh di surah lain. Okey, contoh macam ni. Contoh Allah Akbar. Nak tarik tu pun tak larat sikit pinggang. Muda tapi makanan sekarang ni bahaya betul Okey, contoh macam ni. Okey.
Ibu-ibu tahu tak apa fungsi sumpah? Apa fungsi sumpah? Membenarkan sesuatu, menegaskan sesuatu, nak kuatkan statement lah, nak kuatkan apa kita nak kata. Contoh okay. Contoh pukul 11 kita habis 11 tidak. Saya buat tengah hari saya lapor. Okay, faham tak? Faham tak kalau saya lapor? Maknanya ibu-ibu tahu saya lapor. Tapi kalau saya nak kuatkan statement ayat saya ni lapar. Okay, saya lapar, maka saya kata apa? Sangat lapar. Saya Sangat. katakan demi Allah saya lapar. Betul tak? Ayat pertama sumpah lapar tentu. Kan? Tapi kalau saya kata demi Allah, ibu-ibu saya lapar, maknanya mana lebih kuat? Ya, lagi kuat kan? Jadi fungsi bersumpah untuk menguatkan, menegaskan yang ini. Boleh? Tapi kalau saya nak kuatkan lagi saya lapar, saya kata saya benar lapar. Faham tak? Okey, tapi nak kuatkan lagi saya kata apa? Okay, saya lapar, saya demi Allah. Okey. Saya benar-benar lapar. Nak kuatkan lagi demi Allah. Saya benar-benar lapar. Kuat lagi tak? Kuat lagi. Sebab ada sumpah, lepas tu ada benar-benar ataupun sangat lapar. Ibu-ibu tahu tak? Ini teknik dalam surah Al-Asri yang kita akan tunjukkan. Sekejap saya tunjukkan. Contoh. Okey. 1, 2, 3, 4 lagi. 1. Manusia dalam kerugian. Faham tak? Manusia berada dalam kerugian. Okay, saya nak kuatkan manusia dalam kerugian, saya tambah sesungguhnya manusia dalam kerugian. Mana lagi kuat? Sebab apa? Sebab dia sesungguhnya. Okey. Nak kuat lagi, saya pun kata sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Kenapa ibu kata yang statement ketiga lebih kuat? Sebab ada apa? Sesungguhnya dengan benar-benar. Okay. Saya nak kuatkan lagi. Okay. Jadi
Sesungguhnya manusia benar-benar kejap-kejap dalam kerugian. Okey. Sama macam ni kan? Tapi saya nak kuatkan lagi, saya tambah demi masa. Okey, mana lebih kuat? Inikah? Kenapa? Maksud dia, ini tak ada penguat. Ini ada satu penguat. Kita guna dia penguat satu. Nampak? Penguat. Yang ni lebih kuat, tak ada berapa penguat? Dua. Satu penguat, dua. Mana nombor tiga? Ada berapa penguat? Tiga. Penguat satu, penguat dua, penguat tiga. Faham tak ibu? Mana lagi kuat statement dalam ayat tu? Yang inilah. Sebab apa? Sebab dia ada tiga penguat. Okey. Kembang pula dia ni. Belakang sikit. Okey. Faham tak? Tengok ayat dua ya. Bahasa Arab semua dia ada. Kalau bahasa Melayu kita faham kan? Sebenarnya bahasa Quran diguna ni. Okey. Sesungguhnya ayat surah Al-Asr, demi masa, sumpah kan? Betul tak? Wal-Asr. Jadi sumpah berfungsi untuk menguatkan sesuatu perkara. Betul tak? Yang kedua, sesungguhnya kenapa? Inna kan surah Al-Asr itu inna insana. Kat mana benar-benar? Sebelum huruf fi kan ada huruf lam. La fi jadi. Tu jadi ya. La fi. La ni maksudnya benar ataupun pastilah dalam. Tu yang disambung jadi la fi. Faham tak? Huruf lam berfungsi juga untuk menerangkan, memuatkan satu statement lam. Benar-benar ataupun pastilah. Okey, boleh guna lah. Nampak? Cuma terjemahan kita, dia buang satu penguat ni. Dia hilang satu penguat. Okey, boleh faham ibu? Okey, saya nak jam lagi sebab saya nak ibu-ibu faham kenapa Allah bersumpah. Allah bersumpah adalah untuk menguatkan sesuatu perkara. Tapi kalau nak kuatkan lagi, kadang-kadang Allah tambah inna. Kadang Allah tambah huruf la. Faham tak? Tapi surah Yasin kita tak jumpa lagi inna. Sekejap lagi kita akan jumpa ayat 3. Okey, pelan-pelan.
Macam mana saya cakap? Okey, faham Okey. Ibu nampak tak penguat-penguat tau? Okey, bahasa mudahnya macam ni tak? Tak apa ke lebih sikit atasnya? Tak apa kan? Okey. Syukur. Okey. Apa pula dengar kajian ni? Okey. Ibu-ibu tulis Ayat 3. Start ayat ketiga ke? Tak, kita berkait 3. Sebab ayat 3 tadi Ni masih 2 lagi kan? 2 lagi kak. Tak apa kak. Tak lari ke mana. Okey. Penguat. Okey. Penguat masalah dipanggil at-ta'kid. Tak apalah istilah tu dengan pening-pening lah. Nanti kalau tengok istilah tu pernah pening. Okay. Penguat, macam mana Allah nak menguatkan sesuatu statement? Ada banyak cara. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Nombor 1, Allah boleh gunakan nak menguatkan, dia guna sumpah. Sumpah. Baca kita dia kan, demi Allah saya lapar. Okay, sumpah. Nak menguatkan sesuatu statement, kadang Allah guna inna. Okay, sesungguhnya. Kadang-kadang Allah guna qad aflahal mu'minun. Okay. Kadang-kadang Allah guna sumpah inna qad. Kadang-kadang Allah guna huruf lam. Huruf lam. Huruf lam. Cukup nampak tu. Boleh? Belajar. Ingat tak huruf sumpah tadi huruf apa? Wa, ba, ta. Okey, nanti kelas akan datang saya akan bagi ibu-ibu yang maklumat. Lepas tu saya kata bersiap sedia untuk simpan nota. Lepas tu tulis siapa nak wariskan nota tu. Nampak tak? Penguat Kalau tak penguat. Sebab dalam surah Yasin ni kita akan belajar penguat. Okay. Kita belajar setakat ni surah Yasin ayat 2 kita dah jumpa sumpah. Siapa bersumpah? Allah bersumpah. Allah bersumpah menggunakan huruf apa? Huruf waw. Huruf waw Okey. Allah bersumpah. Okey. Allah bersumpah menggunakan perkara apa dalam sumpah tu? Perkara yang Allah gunakan dalam sumpah, Allah guna apa? Untuk dijadikan sebagai elemen sumpah tu. Allah bersumpah demi. Jalan dulu. Jalan dulu. Apa dia? Al-Quran. Ibu faham tak maksud dia? Perkara yang digunakan dalam bersumpah. Allah bersumpah, tapi Allah bersumpah dengan apa? Dengan Al-Quran. Kadang-kadang Allah bersumpah dengan apa? Dengan masa. Kadang-kadang Allah bersumpah dengan apa? Matahari. Kadang Allah bersumpah dengan apa? Fajar. Buah zaitun, buah tin, semua tu, faham tak? Semua perkara itu di bawah bahagian satu. Faham tak? Okey, tetapi
sesuatu yang Tuhan nak kuatkan selepas sumpah. Macam tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kejap kejap nanti kita boleh guna sebelah balik. Okey, yang ini bahagian satu. Allah bersumpah dengan ini. Tetapi Tuhan nak cakap apa dalam sumpah? Contoh macam ni. Ni. Nampak tak? Ini bahagian berapa ni? Saya lapar ni. Bahagian 2. Tetap. Demi Allah bahagian 1. Memang tak maksud saya? Maksudnya sebenarnya kenapa sampai Tuhan tak bersumpah? Sebenarnya ada sesuatu yang Tuhan nak tegaskan. Jadi kalau nak tahu Tuhan nak tegaskan tentang apa, kena tengok selepas sumpah tu. Selepas ayat sumpah. Contoh, saya tak dapat mungkin saya cuba dengan kata yang mampu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Okey, dalam ayat ini Allah nak tegaskan perkara apa sebenarnya? Apa perkara yang Tuhan nak tegaskan dengan perkara? Ya, sebenarnya Tuhan nak tegaskan manusia dalam ni yang Tuhan nak tegaskan. Tetapi macam mana kita nak tahu Tuhan tegaskan? Menggunakan sumpah. Macam saya lapar, demi Allah saya lapar. Maknanya saya nak menegaskan apa? Saya lapar. Macam mana ibu-ibu tahu saya nak menegaskan saya lapar? Ya, demi Allah. Faham? Okey. Nak faham tu, syukurlah tu. Betul ya? Nanti ada periksa ni. Jadi periksa kita dapat latihan 2B, 2 bahagian. Ya, kalau kita baca dekat sini kan, statement ayat tu sebenarnya Tuhan nak kata manusia tu rugi. Tegas tak? 3 kali penegasan, 3 kali penguat. Innal insana lafi manusia rugi tu ya Allah. Orang ingat macam alah, manusia rugi ke? Tapi kalau Tuhan nak bersumpah, masuk pula inna, masuk juga lam. Nampak tak Wal 'asr innal insana Wal 'asr innal insana Penguat kan? Penguat. Macam tu. Boleh. So lepas ni, kalau guna penguat tu boleh guna inna dengan la. Kalau suami tanya, awak masih sayangkan saya ke? Sudah gaul cerai mula. Kata demi Allah, suami kata tu tak kuat lagi. Inna tak kuat lagi. Nak lagi kuat? La. Pengen tak? Tak percaya lagi. Sudah lama. Dia pun tak faham. Tak ada faham tak? Okey. Baru masuk surah Yasin ayat 3. Okey, boleh lagi terus ni? Okey, ayat 3. Nampak tak? Saya dah letak ibu tengok sini ya. Berkaitan dengan ayat sebelum. Kalau ayat 2 Allah bersumpah dengan Quran penuh hakim, jadi Tuhan nak tegaskan perkara apa? Kalau tadi saya lapar, manusia dalam kerugian. Dalam surah Yasin Tuhan nak tegaskan apa? Kita baca ayatnya. Innaka laminal mursalin. Baca. Innaka laminal mursalin.
sesungguhnya penguat satu. La 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 penguat dua, benar-benar ataupun pasti. Minan daripada al-mursalin, rasul-rasul yang telah diutuskan. Sebenarnya dekat sini mana bahagian Salman? Sebenarnya kat sini Tuhan nak tegaskan perkara apa? Rasul yang Tuhan nak tegaskan Nabi Muhammad itu salah satu Rasul yang Allah utuskan. Rasul, salah satu Rasul, macam kita salah satu Rasul sebab daripada. Okey, salah satu Rasul yang pernah Allah utuskan, berapa penguat yang Allah gunakan? Kalau ayat tu 2 campur ayat 2, campur dengan ayat 2 ada penguat apa? Sumpah lah. Tak apa, campur lah. Tak apa, jadi pun ya. Tak apa, kita kena keluarkan maklumat tu dalam bobot ni bagi faham. Okey, Tuhan nak kata macam ni. Tuhan nak kata Rasul, Tuhan nak kata salah satu Rasul yang diutuskan. Okey, faham tak ni? Nabi Muhammad salah satu Rasul, kita faham. Tapi nak kuatkan Muhammad ni memang Rasul yang kami utuskan, so nak gunakan penguat apa? Mula-mula sumpah. Demi Al-Quran yang hakim, ya. Muhammad salah satu Rasul yang diutuskan. Tapi tak cukup dengan demi Quran saja. Dia guna apa? Sesungguhnya dia dari salah satu Rasul diutuskan. Nak kuat lagi, benar-benar. Jadi Tuhan nak kata apa? Tuhan kata Muhammad ni, dia itu memang salah satu dari Rasul yang kami putuskan. Nak tahu tak penguat dia? Demi Al-Quran yang hakim, innaka la. Inilah bahagian 2. Sebenarnya Tuhan nak sampaikan yang ini, tapi cara nak menguatkan yang ini digunakan menguat sumpah. Inna la inna wal Qur'anil hakim. Tidak. Allah Ta'ala ni, kalau kita bersumpah, memang kita kata benar kata kita Allah tu tak. Kalau Allah kata Muhammad ni minal mursalin, kita dah kata betul Allah kata. Tapi ada sebab kenapa perlu letak sumpah, perlu letak inna, perlu letak la. Nanti kita akan jumpa jawapan. Biasanya kalau kita terpaksa guna penguat, orang tak percaya, betul? Kalau dia tak percaya, kita gunalah penegasan, penguat. Kalau orang tu dah percaya, tak payah guna. Isteri tanya, lah, saya dah percaya dah macam tak, kenapa perlu sampai aku bersumpah? Nampak tak? Tapi nampak awak macam tak percaya, lepas tu saya gunakan sumpah. Isteri tanya, abang dari mana tadi? Lama benar. Kata pergi beli roti putih. Sampai sejam ke mana tadi? Jadi kalau nampak macam isteri tu dia tak percaya sangat, kita gunalah elemen penguat tu. Demi Allah, saya tak kira mana pergi kedai tu je. Okay. Tapi kalau isteri macam nampak dia dah boleh percaya, tak payahlah pun cukup bersumpah. Tapi nampak dia ke bang, inna sesungguhnya. Tapi kalau dia berbohong, macam mana?
Dia bohong itu lain lah, itu. Tapi saya nak bagi contoh. Cerita lain. Nanti isteri pun cakap, abang, gunalah sumpah, kita nak sumpah tu kan. Contoh. Boleh faham tak? Maknanya ada sesuatu yang telah berlaku kepada Nabi menyebabkan sehingga Allah perlu menggunakan 3 penguat. Okey, dah jelas. Itulah Allah nak sampaikan. Mesti kita dah faham ni, rasa macam apa dia. Okey, dah cukup dah sampai ayat 3. Kan? Tapi tak boleh lagi dekat. Kita tutup dengan pengajaran dengan tindakan. Okey, jadi boleh faham dalam ayat ni terdapat lebih dari satu penegasan, iaitu inna dengan huruf lam. Okey, boleh faham. Ini kerana sebab ini kerana pihak yang sedang Allah bincangkan dipanggil mukhatab. Mukhatab tu tuan, yang Tuhan sasarkan adalah orang yang ingkar, menolak dan tak percaya Nabi Muhammad di seorang Rasul. Orang, ingat ya, orang-orang musyrikin dulu, mereka tak percaya Muhammad ni utusan Allah. Nanti saya akan tunjukkan ibu-ibu beberapa contoh ayat lain yang mereka dikata bukan Nabi Muhammad. Ada kata Muhammad ni bohong, ada kata Muhammad ni alisih, macam-macam. Jadi untuk menjawab, dia gunakan penguat tadi. Kita dapatlah. Okay, kita tengok contoh Tengok contoh yang mereka tak percaya Nabi Muhammad itu seorang utusan Allah. Suratul Ra'd ayat 43. Wa yaqulul ladina kafaru lasta mursala. Orang yang kafir itu berkata, engkau Muhammad bukanlah seorang yang diutuskan. Dia tak percaya. Okay, itu contoh ayat. Jelas okay, lepas tak? Okay, apa pengajaran dia? Satu, kita dapat belajar dekat sini pengukuhan terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kaedah at-ta'kid. At-ta'kid itu ibu tulis kat situ, penegasan. At-ta'kid itu maksudnya penegasan ataupun penguat. At-ta'kid bahasa Arab dia tulis bahasa Arab. Takut tersalah sebut pula. At-ta'kidu. At-ta'kid. Dia tu tak payah tulis lah, itu bunyinya. Penegasannya. Okay, Allah guna sampai 2 saya bina dengan apa ni. Maknanya kita yakin, bertambah yakin lagi lah kita ni kan. Muhammad memang salah satu utusan Allah. Maknanya memutuskan siapa? Allah. Nombor 2, kita dapat belajar, rupa-rupanya ada rasul lain dia, bukan Nabi saja. Okey, betul kan? Okey. Kita tengok contoh ayat dalam surah lain. Allah kata Nabi Muhammad ni bukan rasul pertama, tapi ada rasul sebelum itulah. Okey, dalam surah Al-Qamar ayat 9. Okey, apa tindakan kita ibu-ibu? Kalau kita dah tahu 2 pengajaran tadi, maka kita kena beriman sepenuhnya, taat sepenuhnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. So Nabi kalau datang, dia bawa perintah suruh buat tak? Ada, kena ikut. Nabi ada bawa perintah jangan buat tak? Kena ikut. Kalau tak ikut, sebab siapa yang suruh Nabi cakap macam tu? Allah. Kenapa? Kerana dia utusan dari Allah. Tindakan yang kedua, kita beriman bukan hanya pada Nabi, juga kepada semua Rasul yang Allah utuskan. Siapa Rasul-Rasul tu? 25 Rasul, 25 Nabi dan Rasul. Okeylah. Okey, cukuplah. Cukup.
Cukup sudah. Boleh? Okey, tetapi ibu-ibu ada sikit lagi tu, dah tutup tak ke? Ustaz kata okey. Dah boleh lah. Okey. Nampak tak cara? Cara tu maksudnya kalau orang tanya, macam mana saya nak beriman sepenuhnya kepada Nabi? Cara satu, benarkan apa sahaja yang baginda sampaikan. Kalau Nabi kata Isra Mi'raj, aku di Isra Mi'raj kan, percaya tak? Percaya. Okey, cara pertama, benarkan apa sahaja Nabi cakap, ada yang soleh dan sebagainya, kena terima. Nombor dua, kita kena taatlah apa yang Nabi perintahkan. Kena taat. Nabi kita buat. Sebab apa? Utusan Allah. Cara tiga, jauhkan diri dari apa sahaja yang Nabi larang. Contohnya Nabi kata apa? Allah melaknat orang yang makan rasuah dan memberi rasuah. Maka kita buat apa? Tinggalkan. Itulah cara beriman yang sepenuhnya. Cara keempat apa? Tidak beribadat kepada Allah melainkan dengan cara yang telah disyariatkan. Jangan kita buat ibadat sesuka hati pula. Orang sembahyang subuh, orang sembahyang 2 rakaat, dia pergi sembahyang 5 rakaat. Itu tak ikut cara keempat. Sebab Allah utus Nabi ajar sembahyang 24. Allah utus Nabi ajar ke umat dia sembahyang 24. Tapi kau pergi buat 5. Kenapa? Ikhlas Nabi. Kena ikut. Saja. Okey. Dapat? Okey, selesai kita ayat yang kedua. Kita sambung nanti bulan depan ayat yang keempat, InsyaAllah. Okey. Ada persoalan ibu? Ada pertanyaan? Okey. Kita jumpa lagi nanti insyaAllah 2 minggu akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika